Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Zulhiana Surah Abdul Rahman dalam Dunia 11 Pagi. Sidang Kemuncak ASEAN ke-36. Pemimpin ASEAN menerima pakai kenyataan visi pemimpin ASEAN bagi ASEAN bersatu dan responsif mengatasi cabaran dan memastikan pertumbuhan mampan. Antara lain, ia mengiktiraf impak teruk COVID-19 terhadap sosial dan ekonomi. Ini termasuk gangguan terhadap pengeluaran dan rantaian bekalan, permintaan merosot, penyusutan perdagangan dan pelaburan, masalah kewangan dan kadar pengangguran tinggi. Para pemimpin daripada 10 negara anggota itu menerima pakai dokumen berkenaan pada sidang kemuncak yang berlangsung secara maya dihoskan pengerusi ASEAN 2020 Vietnam dari Hanoi. Delegasi Malaysia diketuai Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menyertainya dari Putrajaya. Terdahulu, Tan Sri Muhyiddin menekankan ASEAN perlu memastikan vaksin COVID-19 ditawarkan pada harga berpatutan apabila ia siap dan berada di pasaran kelak. Ia juga perlu dipastikan dapat diakses dan dikongsi secara adil oleh semua negara di rantau berkenaan. Tan Sri Muhyiddin turut menyuarakan pandangan Malaysia tentang isu Laut Cina Selatan yang dilihat perlu kekal menjadi lautan perdagangan yang aman. Sebarang pertikaian perlu diselesaikan dengan baik mengikut peruntukan undang-undang global, termasuk Konvensyen Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut 1982. Mengenai isu pelarian Rohingya, Malaysia menggesa Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai pelarian UNHCR bekerjasama dengan ASEAN. Ia bagi mempercepat proses penempatan semula pemegang kad Suruhanjaya itu ke negara dunia ketiga. Tegas Perdana Menteri, Malaysia tidak dapat lagi menampung lebih ramai pelarian akibat krisis di negeri Rakhine. Ini memandangkan sumber dan kapasiti negara sudah mencapai hadnya, ditambah pula dengan penularan COVID-19. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa komuniti antarabangsa terutama Majlis Keselamatan PBB agar mengutuk dan menolak rancangan Israel untuk mengambil alih kawasan di wilayah Palestin yang diduduki mereka di tebing barat. Tegas Tan Sri Muhyiddin, komuniti antarabangsa perlu memastikan rancangan itu tidak dilaksana. Britain akan menarik balik arahan kuarantin selama 2 minggu bagi pelawat yang tiba dari negara berisiko rendah. Senarai negara terlibat akan diumum minggu depan. Menurut jurucakap kerajaan, pengumuman akan dibuat selepas perbincangan dengan negara lain termasuk Perancis, Jerman dan Sepanyol. Arahan tersebut dijangka berkuat kuasa 6 Julai. Sementara itu, Algeria merekodkan 240 kes baru COVID-19, jumlah harian tertinggi sejak pandemik itu tercetus. Lebih membimbangkan, ia dicatatkan 3 minggu selepas kerajaan melonggarkan perintah berkurung. Ketua Jawatankuasa Pemantau Pandemik COVID-19 Kementerian Kesihatan, Jamil Fora berkata, sehingga kini sebanyak 12,695 kes positif dilaporkan termasuk 885 kematian. Ini menjadikan Algeria negara paling teruk dilanda wabak itu di rantau Maghrib. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF meluluskan pinjaman kecemasan berjumlah $356.5 juta kepada Myanmar. Timbalan Pengarah Urusan IMF, Mitsuhiro Furusawa berkata, pinjaman tersebut akan membantu negara itu memulihkan ekonominya yang terjejas ekoran pandemik COVID-19. Penularan COVID-19 memberi kesan terhadap sektor pelancongan dan pengiriman wang serta menyebabkan gangguan rantaian bekalan. Dalam pada itu, Lembaga Eksekutif IMF turut meluluskan pakej kewangan setahun bernilai $5.2 bilion kepada Mesir. Ia juga bagi membantu negara itu menangani kesan terhadap ekonomi susulan pandemik COVID-19. Pembiayaan tersebut merupakan tambahan kepada bantuan kewangan kecemasan berjumlah $2.8 bilion yang diluluskan IMF bulan lalu. Rusia didakwa menawarkan ganjaran kepada kumpulan militan yang dikaitkan dengan Taliban untuk membunuh tentera pakatan diketuai Amerika Syarikat di Afghanistan. Dakwaan itu dibuat oleh agensi perisikan Amerika. Akhbar The New York Times melaporkan kumpulan militan berkenaan diberi ganjaran untuk menyasarkan askar Amerika ketika Presiden Donald Trump cuba mengundurkan tentera dari negara bergolak itu. Polis Scotland menembak mati suspek yang menikam 6 orang termasuk seorang pegawai polis di pusat bandar Glasgow. Kejadian berlaku di Hotel Park Inn yang menempatkan pencari suaka dan gelandangan. Menteri Keadilan Humza Yousaf berkata, insiden itu bagaimanapun tidak dianggap sebagai kes keganasan. Akhir sekali bola sepak. Sevilla seri 1 sama dengan Real Valladolid dalam ACL La Liga. Saingan Serie A pula menyaksikan Juventus mengalahkan Lecce 4-0. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza, awang kecil dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.